So Ayu, tanpa lengahkan masa, kita nak perkenalkan tetamu khas kita untuk hari ini, which is Datuk Dr. Pekan Ramli. Assalamualaikum. Welcome back to Nadi Weekend. Terima kasih. Sihat? Alhamdulillah. Alright, so sebelum rasanya before kita start show ni, rasanya tak terlambat lagi nak ucapkan tahniah dan juga syabas atas pencapaian yang cukup membanggakan di Temasya Sukan Universiti Dunia. Penantian selama 38 tahun akhirnya tertunai dan memahat sejarah, dan rasanya satu Malaysia berbangga dengan apa yang dilakukan oleh kontijen negara dekat sana. Betul Elis? Ya, betul. Semestinya Terima kasih. suatu kebanggaan lah Datuk kan? Ya. Okey, kita dapat membawa pulang pingat emas menerusi acara Changshu Wanita. Menurut Datuk, sukses yang sangat menakjubkanlah. So, apa yang kita boleh rumuskan tentang pencapaian ini, Datuk? Okey, actually kalau kita melihat daripada aspek sukan itu sendiri, wushu lah. Ni kalau kita nak kata pencapaian 38 tahun ni memang satu pencapaian yang di luar jangkaan kita lah. Walaupun kita memang nak letak sasaran satu emas tu, kita masih ragu-ragu jugalah. Itu sebabnya kita meletakkan 3 pingat sahaja di Chengdu. Tetapi dalam hati kita berkata ada kemungkinan besar kita boleh dapat pingat emas. Tapi kalau kita melihat pula dari segi aspek atlet tu sendiri, Tammy ni dia bukan atlet kebangsaan yang mewakili negara dalam sukan SEA ataupun dalam sukan Asia ni kan. Tetapi Tammy ni adalah atlet pelapis. Kita ada dua jenis atlet yang berada di IPT. Yang pertama, atlet yang berada di dalam skuad kebangsaan yang duduk dalam program podium ataupun program prestasi tinggi. Dan satu lagi adalah atlet yang kita bangunkan sendiri yang tidak berada dalam skuad kebangsaan tetapi mereka berada di IPT di bawah program PKS, Pusat Kecemaran Sukan dan juga Pusat Sukan Tumpuan. Tapi Tammy ni kita memang memberikan Tammy ni pendedahan yang begitu baiklah, walaupun dia tidak berada dalam skuad kebangsaan sebagai atlet pelapis saja, tetapi kita sangat bangga dengan Tammy sebab kita melihat pencapaian dia amat membanggakan. Sebab yang pertama, pada ASEAN Youth Games tahun lepas juga dia adalah penyumbang pingat emas kita dalam acara wushu di Thailand. Dan kemudian kita menghantar Tammy menyertai first World Cup Combat Sport Universiti di Turki, di Samsun, Turki. Dia juga adalah salah seorang penyumbang pingat emas kepada kontijen Malaysia yang memenangi 3 pingat emas pada acara wushu pada waktu itu. Dan di Chengdu ni kita memang nampak dia adalah potensi lah, tetapi kita tahulah wushu adalah merupakan acara sukan yang sangat orang kata didominasi oleh negara-negara Asia, China, Korea, Hong Kong, Indonesia dan sebagainya. Jadi pencapaian ini adalah sesuatu yang di luar jangkaan, tetapi kita bangga dengan Tammy lah. Dengan pencapaian inilah yang dibawa oleh sukan wushu ni. Yes, perlu di-acknowledge lah apa yang dilakukan oleh Tammy ni. So betul lah, itu antara persiapan yang memang cukup rapi. Dan mungkin adakah ini dijangkakanlah pungutan ataupun sumbangan pingat emas pertama ni melalui Tammy? Dia kalau kita lihat daripada sejarah penyertaan kita, dulu kita menyertai acara kecil-kecil saja, hantar kontijen pun kecil-kecil saja sejak tahun 1985 dulu di Kobe, Jepun. Tetapi selepas itu, selepas 2011 di Shenzhen, kita menghantar kontijen yang makin lama makin ramai, dan juga kita menghantar atlet-atlet yang kebanyakan mereka adalah atlet-atlet kebangsaan juga walaupun mereka adalah pelajar IPT. Jadi kita dah nampak makin lama perkembangan makin progresif lah. Dan kita memang mensasarkan nak cari pingat emas yang pertama. Macam kita nak pingat emas yang pertama di peringkat Olimpik lah. Tapi kita masih tak dapat. Tapi pingat emas yang pertama di peringkat Olimpik universiti ni juga satu-satu perkara yang sangat-sangat kita idamkan. Jadi kita memang fokus kepada atlet kita dengan program-program pembangunan yang kita buat, dan juga kita menyediakan platform pertandingan-pertandingan yang kompetitif untuk atlet-atlet di IPT ni. Tetapi bukan faktor itu saja. Kalau kita lihat balik semula, kita juga sebenarnya memberikan satu added value kepada atlet-atlet kita, yang mana kita memberikan mereka satu benda yang boleh jadi satu benda yang kita anggap sebagai secure bagi mereka lah. Mereka nak orang kata nak aktif dalam sukan,
pada waktu yang sama kita bagi mereka tempat untuk mereka belajar supaya mereka tak memikirkan apa mereka nak jadi selepas mereka keluar daripada orang kata pun bersara daripada sukan. Kerana kita menyediakan tempat pengajian dan jaminan untuk mereka mendapat scroll. Jadi itu sudah pasti antara faktor yang tidak merisaukan mereka tentang masa depan. Yang keduanya, mereka atlet kebangsaan dan kebanyakan mereka kita beri scholarship. Beasiswa sukan yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, atlet cemerlang IPT. Jadi kalau kita lihat kepada added value yang kita berikan ini, kita tengok kita ada 12 orang penyumbang pingat di Chengdu ni. Daripada 12 ni, cuma 2 orang saja bukan pemegang beasiswa yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi ataupun atlet cemerlang IPT. Jadi walaupun kita nampak macam is there any orang kata correlation between ni kan, tetapi kita nampak faktor security itu, faktor orang kata tidak ada kerisauan kepada atlet-atlet yang berada di IPT berbanding dengan atlet yang tidak belajar di IPT ini, saya rasa antara faktor yang juga menyumbang kepada pencapaian cemerlang atlet kita lah. Ada added boost of confidence. Sebab dia tahu masa depan dia lebih terjamin lah berbanding dengan kalau dia tak ada scroll ataupun ijazah tu kan. Okey, going back kepada pencapaian-pencapaian atlet di Chengdu buat kali ini, macam mana kita nak sustain pencapaian sebegini ataupun nak memperbaiki lagi pencapaian kontingen negara untuk kita ke Jerman nanti, Datuk? Yang pertama sekali lah, satu persoalan menarik, tetapi kita berharap pencapaian ini akan membuka mata persatuan-persatuan sukan dan juga kita mendapat kerjasama yang begitu baik selepas inilah. Kita perlu bergerak seiring, mesti mempunyai hala tuju yang jelas supaya atlet universiti juga adalah atlet yang berada di dalam perancangan bersama antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Persatuan Sukan Kebangsaan supaya kita dapat menyediakan kontingen yang terbaik yang pergi ke universiti. Universiti ni satu kejohanan yang levelnya sangat tinggi. Betul. Tapi kalau kita hanya dibenarkan, walaupun atlet kita, atlet IPT, tetapi ada di antara mereka yang tidak dilepaskan oleh Persatuan Sukan, Persatuan Sukan Kebangsaan yang mungkin mereka melihat kepada beberapa kejohanan lain. Mereka nampak macam universiti ni tidaklah bukan dalam keutamaan mereka. Tetapi itu adalah satu, bagi saya satu persepsi yang salah lah. Kalau nak pergi tengok sendiri universiti macam mana China menganjurkan, macam Olimpik, dan memang itu adalah level Olimpik universiti ni. Dengan pencapaian atlet-atlet yang menang pingat emas dan sebagainya, bukannya satu perkara yang mudah walaupun nak dapat pingat gangsa. Jadi kita perlu menyediakan atlet kita menyediakan atlet kita bersamalah supaya kita dapat menghantar atlet yang terbaik, yang mungkin akan mencatat nama di universiti. Berbanding kalau pergi kejohanan-kejohanan lain mungkin kita tak menang apa-apa. Jadi benda ni adalah satu perkara yang kita perlu lihat untuk 2025 nanti di Rhein-Ruhr kan, Germany. Di Jerman. Lagi satu ialah kerana atlet-atlet yang kita hantar ni kadang-kadang acara sukan itu berubah. Universiti ni dia cuma ada 15 sukan wajib dan 3 sukan pilihan. Umpamanya sekarang ada wushu. Bila pergi ke Eropah ni, negara Eropah ni, bila dia tahu acara-acara sukan yang kuat didominasi oleh negara Asia, dia tak akan senaraikan. Jadi 2025 nanti saya memang dipahamkan memang tak ada sukan wushu. Jadi kita perlu bergerak untuk menyediakan kontingen kita dalam acara sukan lain. Betul. Kita kena identify sukan mana yang kita boleh dapatkan pingat nanti selain wushu ni. Selain daripada wushu. Dan saya nampak kita ada potensi sebenarnya. Umpamanya macam olahraga. Kita dah tak pernah menang pingat pun olahraga. Tapi atlet kita nampak makin improve, makin maju. Beberapa rekod telah pun dibuat di Chengdu. Dan begitu juga dengan sukan renang dan badminton. Kemungkinan kita boleh harapkan untuk pingat emas di Jerman nanti. Okey. So insya-Allah kita harapkan ada kerjasama yang lebih rapat lagi di antara pihak-pihak yang berwajib untuk kita terus melahirkan educated athletes ni untuk universiti yang akan datang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih Datuk. Sudi bersama dengan kami pada hari ini, and hopefully kita boleh dapatkan lebih banyak lagi lah berita-berita yang positif